Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yang sejak azali, Allah Taala berikan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha tuan pengerusi Masjid Taman Singapura Perdana, menghormati tuan-tuan pengerusi Masjid Warisan AJK Masjid, dan kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuliddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ulama Patani, Thailand. Baik. Pada tangan saya tulisan Rumi ke surat 79. Maka bermula takbir dengan kana artinya telah ada, atau sayakunu artinya lagi akan ada. Itu hanya senya, iaitu dengan iktibar maklumnya, tiada dengan iktibar ilmu. Ini masuk bab ilmu, masih dalam bab ilmu Allah Ta'ala. Faidatun, ini suatu faedah. Telah berdiri seorang lelaki kepada Ibnu Asy-Syajari, padahal dia duduk berwa'ad atas kerusi, membaca ia akan tafsir firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Artinya lebih kurang setiap waktu dia, yakni Allah, dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman ayat 29. Sadaqallahul azim. Dan berdiri lelaki itu di hadapannya. Ibnu Syajari sedang membaca ayat Quran, kemudian membaca tafsirnya. Lalu ada satu orang lelaki berdiri di hadapan Ibnu Asy-Syajari. Maka berkata lelaki itu, hai orang ini, maka apalah perbuatan Tuhan engkau sekarang ini? Soalan kepada Ibnu Syajari, Allah Ta'ala sekarang tengah buat apa? Maka diam ia, Ibnu Syajari diam, dan bermalam ia, padahal di dalam buku cerita ulama ni satu sifat dia yang bagus yang kita perlu ikut. Tak tahu dia diam. Bukan tak tahu kita memandai-mandai. Pandai itu bagus, memandai-mandai itu tak bagus. Contoh memandai-mandai, Pak Pandi lah. Pak Pandi, asal Pak Pandi itu gelaran jauh Pandi. Orang jauh kata pandai, Pandi. Orang iki Pandi, bocah iki Pandi. Pandai, budak ni pandai. Kan? Jadi dia tu kalau pandai betul bagus, tapi Pak Pandi ni dia memandai-mandai. Ini tak bagusnya tu kan. Macam-macam 1001 kisah dia tu kan. Ya, baik. Jadi ulama ni satu sifat dia yang bagus, tak tahu dia diam. Banyak ulama-ulama terkenal bila ditanya akan sesuatu
tak dapat jawab, dia diam. Itulah juga yang diajarkan, yang ditekankan oleh guru saya pada saya sendiri dan murid-murid yang lain. Kau nanti masuk kuliah, kalau ada yang nanya, kau dapat jawab, jawab. Tak dapat, diam. Nanti saya rujuk yang lebih tahu. Kan? Bab-bab agama ni, kalau disoal tak tahu, kena jawab tak tahu atau lupa. Dah belajar lupa, kan? Janganlah main mentah. Pasal apa? Kalau kita dah sebut hukumnya lain daripada yang kitab, dalam kitab sebut lain, kita sebut lain, kita terlupa ke, kita tak tahu tapi buat-buat tahu ke, orang ikut habis. Kalau betul, pahala orang yang mengamalkan dan orang yang menyampaikan itu sampai akhirat, sampai hari kiamat, selagi diamalkan ilmu hukum tersebut. Tapi kalau salah kita menyampaikan, sebanyak-banyak orang yang mengamalkan itu, dosalah kita tanggung. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu sebab saya minta jemaah-jemaah yang saya kuliah ni, biasa saya suruh beli kitab sama. Sebab kadang-kadang kalau saya tersilap, kitab sebut lain, saya tersebut lain, boleh tegur. Baik, jadi ulama ni diam dan bermalam dia, padahal di dalam duka cita, sedih, tak dapat jawab. Tuhan buat apa? Padahal dia baca ayat Quran setiap waktu, dia yakni Allah dalam kesibukan, dalam membuat kerja. Kerja Allah tu apa? Orang tu tanya. Maka bermimpi ia melihatkan Nabi SAW. Ya Allah, ulama tidur mimpi Rasulullah. Saya lah. Saya tidur mimpi Kondorowo. Kondorowo saya, Kondorowo ni Jembalang lah. Orang Jawa kata Kondorowo, Jembalang. Antum Maklimah. Oh, Antum Maklimah. Ulama mimpi jumpa Rasulullah SAW. Maka menyebut ia bagi Nabi SAW akan yang demikian itu. Dia jumpa Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, ada orang tanya aku, Allah Ta'ala sekarang buat apa? Aku tak dapat jawab. Ya Allah. Dan bertanya ia akan Nabi SAW. Tanya Nabi direct dalam mimpi. Maka bersabda ia baginya bahawa yang bertanya akan kau itu Khidir. Yang tanya kau tu bukan sembarang orang, bukan lelaki biasa. Itu lelaki kiriman Tuhan. Ni betul-betul kiriman Tuhan. Nabi Khidir. Yang nanya kau tu Nabi Khidir. Ini orang kata don't judge a book by its cover, tak? Kita tengok luaran, tengok pakai t-shirt, seluar jeans, siapa-siapa tadi kan. Nanya-nanya bab agama contoh kan. Yang kita kata, awak siapa nak nanya-nanya? Jangan. Dia tanya mungkin ikhlas. Kita dapat jawab, jawab. Tak dapat jawab, jangan nak marah-marah. Kita dapat jawab, alhamdulillah. Tak dapat jawab, tengok atas bawah, awak siapa nak tanya-tanya saya? Tak boleh. Awak tak dapat jawab, cakap tak dapat jawab. Saya banyak kali tuan-tuan dalam kuliah, banyak yang bertanya, ada yang banyak juga yang saya tak dapat jawab. Saya cakap nanti saya tanyakan yang lebih tahu, ataupun semak kitab balik, lupa. Baik, jadi yang bertanya itu Nabi Khidir. Dan bahawa lagi akan kembali dia, nanti dia datang balik. Maka kata olehmu baginya, bila dia datang balik, jawab, bermula pekerjaan itu lagi akan mendahirkan ia akan dia, dan tiada memulai akan dia, yakni mendahir ia akan barang yang dita'alluq akan dia oleh ilmunya pada azali, dan tiada memulai akan pengetahuan daripada segala perkara yang dijadikan dia itu, menghina ia akan suatu kaum dan mengangkatkan ia akan suatu kaum yang lain. Apa pekerjaan Allah Ta'ala? Rasulullah SAW suruh Ibnu Syajari ini jawab dengan Nabi Khidir nanti kalau dia datang lagi. Pekerjaan Allah itu menzahirkan, menjadikan apa yang telah
ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Takdir Allah yang dalam pengetahuan Allah. 3 sifat Allah tu berkait. Kerja Allah apa? Iaitu kudrat, menjadikan apa? Menjadikan apa yang telah ditakdirkan, sifat iradat. Takdir Allah itu segalanya dalam pengetahuan Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala. Itulah pekerjaan Allah Ta'ala, menjadikan segala yang telah ditakdirkan. Kalau kita dah belajar tuan-tuan, senang je jawapan dia. Kalau tak belajar, ulama pun tak dapat jawab. Ibn Syajari ni ulama, bukan calang-calang. Itu sebab boleh mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah bukan orang sebarangan. Ya. Jadi jawapan dia ialah Allah Ta'ala menzahirkan, menjadikan apa yang telah ditakdirkan sejak azali. Sejak bila Allah takdirkan? Sejak azali, sejak tiada mula. Sejak bila takdir Allah tu Allah Ta'ala tahu? Sejak tiada mula juga. Itulah jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Syajari untuk dijawab kepada Nabi Khidir alaihissalam. Maka berpagi-pagi ia sukalah, bangun tidur sukalah, gembira, happy. Maka datang ia, yakni lelaki yang bertanya itu akan dia. Datang balik Nabi Khidir dan mengembali ia atasnya akan pertanyaan itu. Tanya balik jawapan yang sama, soalan yang sama. Apa yang sedang dilakukan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan. Maka menjawab ia akan dia dengan demikian itu. Jawablah sebagaimana yang Rasulullah SAW beri petunjuk dalam mimpi. Maka berkata ia baginya, lelaki itu bercakap, selawat olehmu atas orang yang mengajar ia akan dikau. Dia tahu siapa yang ajar. Selawat ke atas orang yang mengajar engkau. Selawat kepada Rasulullah SAW. Dan berpaling ia padahal bersegera, hilang. Lepas tu dah hilang. Baik. Jadi itu soalan hanya dapat dijawab oleh orang yang belajar. Tak belajar tak dapat jawab. Apa pekerjaan Allah Ta'ala sekarang? Allah Ta'ala mana kerja? Kerja manusia. Cikgu ke apa ke, kan manusia. Allah Ta'ala mana kerja? Ada ayat Quran, Allah Ta'ala sentiasa dalam kesibukan, dalam pekerjaan. Apa pekerjaan Allah? Menzahirkan atau menjadikan apa yang telah ia takdirkan sejak azali, sejak tiada mula. Baik. Masuk pada bab seterusnya, ta'alluq ilmu. Dan kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya yang ta'alluq oleh ilmu itu dengan sekalian yang wajib dan sekalian yang jaiz dan sekalian yang mustahil. Sifat ilmu Allah Ta'ala itu merangkumi apa? Apa yang Allah Ta'ala tahu, iaitu segala yang wajib. Wajib apa? Wajib akal. Bukan wajib kat sini hukum wajib buat dapat pahala tinggal dapat dosa. Itu hukum wajib taklifi, untuk makhluk, untuk hamba, manusia dan jin. Yang ini wajib akal. Wajib akal, mesti ada, benda yang mesti ada, tak diterima oleh akal kalau benda tu tak ada. Sekalian yang wajib akal, dan sekalian yang jaiz tu harus, minta maaf, mustahil. Betul harus, jaiz harus. Jaiz bahasa Arab, bahasa Melayu harus tu pun bukan mesti, boleh ada dan boleh tiada. Dan sekalian yang mustahil. Mustahil ni yang tak diterima akal, mustahil akal maksudnya. Apa dia yang wajib akal? Iaitu Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat Allah. Apa dia yang harus akal? Iaitu makhluk. Makhluk tu apa? Ma siwallah, selain Allah. Apa dia mustahil akal? Iaitu syarik atau sekutu atau kawan bagi Allah Ta'ala. Baik.
Dan telah lalu maknanya ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia dengan zatnya. Ta'alluq itu apa? Pekerjaan. Ta'alluq ilmu, kerja sifat ilmu. Ilmu tu tugas dia apa? Selain ilmu itu berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ini ada pada zat Allah Ta'ala, dia ada kerja. Kerjanya apa? Iaitu nanti disebutkan Dan lagi ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim juga. Ada satu saja peringkat ta'alluqnya, iaitu tanjizi, tunai qadim, yang sejak tiada mula. Tunai Allah Ta'ala berilmu, bersifat ilmu sejak tiada mula. Maka hanyalah seperti yang telah diketahui daripada barang yang telah lalu sebutnya, maka ta'alluq ia kepada yang wajib seperti zatnya, dirinya, ini diri Allah, dan segala sifatnya, segala sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? 20, salah. 13, salah. 99, salah. 13 campur 20 campur 99 pun salah. Sifat Allah tak terbilang, hanya Allah sahaja yang tahu, iaitu segala sifat kesempurnaan. Yang melengkapi di dalam kata sifat itu ilmu dirinya. Maka diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya bahawa baginya, yakni bagi Allah, ilmu, ada sifat ilmu. Dan ta'alluq ia kepada yang mustahil, itu diketahuinya bahawa tiada baginya anak atau isteri atau syarik atau sekalian lawan sifat kamalat, lawan sifat kesempurnaan. Kamalat itu sifat kesempurnaan. Itu mustahil akal. Dan ta'alluq ia kepada jaiz, harus akal, itu diketahuinya daripada sekalian mungkin. Mungkin ni yang boleh ada dan boleh tiada, makhluklah yang telah jadi dan lagi akan hendak dijadikan, dan yang tiada hendak dijadikan sekali-kali. Diketahui dengan tafsilnya, perincinya. Seperti contoh bilangan malaikat. Ada berapa malaikat? 10. Itu ketua dia. Ketua dia 10. Bawah kepada ketua dia tu ramai lagi malaikat, pun tak terkira banyaknya. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan jin, berapa banyak bilangan jin, Allah Ta'ala tahu. Dan manusia, berapa banyak bilangan manusia, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Allah Ta'ala tahu berapa bilangan manusia. Manusia pun tak tahu bilangan manusia berapa, dia tak. Berapa bilangan rakyat Malaysia? Lebih kurang 2.3 juta. Ada lebih kurang. Kenapa ada lebih kurang? Sebab tak dapat dikira dengan pasti. Kalau buat apa nama tu, di rumah kira bilangan orang tu, apa nama dia? Apa tak nama dia tu kan? Kita rumah buat apa tak nama dia? Banci. Banci kadang tak ada orang kat rumah. Kena halau lain kan, tak dapat nak kira tempat. Ada cerita kawan sekerja saya masa sekolah Omega tu, dia anak saudara kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia anak saudara. Jadi ada salah seorang pakcik dia ni, adik-beradik kepada Muhyiddin Yassin lah. Anaknya ramai. Anaknya ramai, bininya 4. Anaknya ramai, 40 kalau tak silap lah disebut. Dah meninggal lah kawan saya tu. Dia kata punya ramai anak. Pasal saya pernah cerita sini. Punya ramai anak, dia pergi kedai. Di kedai nampak seorang budak. Saya kenal, siapa nama kau? Kau anak siapa? Bapa. Saya anak bapa. Tak kenal anak sendiri. Punya ramai anak. Ini kisah benar lah, tapi kelakar. Punya ramai anak dia, tak kenal anak sendiri. Macam kenal, macam kenal, bukan anak sendiri. Baik, nak cerita manusia pun tak tahu bilangan manusia. Allah Ta'ala tahu setiap bilangan jin dan manusia. Beberapa yang mati di dalam satu nafas. Dalam satu nafas kita ni berapa orang yang mati, Allah Ta'ala tahu. Dan beberapa yang beranak, yang melahirkan anak dalam satu nafas tu,
Dan beberapa yang hina dimuliakan, dan akasnya sebaliknya yang hina dimuliakan. Semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kata penghulu kami ahli tasawuf, bermula tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas ia pada tiap-tiap sehari semalam 100,000 dan 24,000. Maknanya 124,000 nafas pada yang pertengahan. Ni kata ulama tasawuf. Macam mana dia kira tak tahulah. Ulama tasawuf lebih kurang 124,000 nafas. Banyak betul. Kalau nak kira sendiri. Daripada bangun tidur tu sampai tidur balik, tak ada kerja nak kira. Dan pada tiap-tiap satu nafas daripada 1,000 yang mati, ya Allah ya Rabbi Karim, dalam setiap nafas tu 1,000 yang mati seluruh dunia lah, dan 1,000 yang diperanakkan, dan 1,000 yang dibentangkan. Macam mana ulama tasawuf ni boleh tahu? Antara kelebihan ulama tasawuf ni, dia ahlul kasyaf, boleh nampak benda-benda gaib. Nampak benda gaib ni bukan nampak hantu aja. Orang kan suka kan hantu. Sekolah sekolah Seri JB yang lama, tempat lama tu dah ada jadi tempat orang rakam mistik-mistik. Dulu masa saya pernah mengajar situ, sekejap ada dengar cerita juga. Saya tak kena, cikgu-cikgu situ lah. Ada yang tidur situ bujang, ada satu bilik tu buat tidur. Malam-malam ni dengar orang zikir dekat surau. Zikir tak apalah zikir kan, tapi yalah, bukan orang lah cerita ni. Budak mana ada malam zikir ramai-ramai. Diam aje lah. Baguslah, makhluk halus yang beriman lah kan. Baik. Jadi ahli tasawuf ni macam mana boleh tahu? Dia ada yang ahlul kasyaf, boleh nampak benda gaib. Dan padanya itu 100,000 kelemasan Allah Ta'ala atas hamba-Nya yang qarib, yang rapat hubungannya, yakni hamba yang mendatangkan dirinya dan serta yang demikian itu sekaliannya. Bermula malaikat itu terlebih banyak daripada sekalian makhluk yang tersebut itu. Malaikat lebih banyak lagi. Baik. Maka bahawasanya berkata Son Haji, nama ulama, di dalam kitab Kanzul Asrar, bahawasanya segala anak Adam satu usyur, 1/10 daripada jin. Nisbah manusia dengan jin, manusia 1, jin 10. Dan segala anak Adam dan jin satu usyur sekalian binatang. Digabungkan manusia dan jin itu 1/10 daripada sekalian binatang darat. Maknanya nisbahnya jin dengan manusia plus campur nisbah 9 kan. 1/10 kan. Nisbah 9 ke nisbah 10? Saya lupa lah. Kalau 1/10 9 lah. Ini 1 nisbah 9 binatang darat. Dan sekalian manusia dan jin dan binatang darat campurkan satu usyur burung. Itu 1/10 daripada burung. Nisbahnya 1 nisbah 9 burung. Dan sekaliannya itu manusia, jin, binatang dan burung, binatang darat dan burung, 1 usyur 1/10 haiwan yang di dalam laut. Lagi banyak dalam laut Dan sekalian binatang laut dan darat, jin dan manusia sekaliannya itu 1 usyur 1/10 malaikat yang ada pada bumi. Itu baru dekat bumi. Dan dihimpunkan sekaliannya yang tersebut itu daripada sekalian jin dan manusia dan binatang laut dan darat dan sekalian malaikat yang ada pada bumi itu 1 usyur malaikat yang pada langit yang pertama. Kan 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini baru langit yang pertama. Dan sekalian yang tersebut itu 1 usyur 1/10 malaikat yang pada langit yang kedua. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi dan arash. Padahal arash itu 1000 bilik. Arash tu
ada 1000 bilik, macam hotel lah, ada 1000 bilik. Maka jikalau dikumpulkan sekalian malaikat yang di dalam 7 petala langit itu, dan malaikat yang pada bumi, dan sekalian binatang laut dan daratnya, satu usyur daripada malaikat yang satu bilik pada sekalian bilik arash yang tersebut itu. Masya Allah, ini besar arash ya. Makhluk yang paling besar arash. Makhluk Allah yang paling besar arash. Baik. Ini ulama Son Haji namanya, dalam kitab Kanzul Asrar. Ini kira ulama ahli kasyaf jugalah, tasawuf, boleh tahu bilangan-bilangan. Dan hanya saja ta'alluq ilmu kepada wajibat. Baik, masuk balik pada sifat ilmu Allah Ta'ala, itu tambahan lah, ilmu tambahan tentang bilangan-bilangan makhluk. UFO tak ada Ustaz. Tak ada pula, dalam kitab ni tak ada sebut lah. Makhluk asing tak ada Ustaz. Tak ada, dalam ni tak ada sebut lah. Baik. Dan bahawasanya hanya saja ta'alluq ilmu kepada wajibat, perkara-perkara yang wajib akal, dan mustahilat, perkara-perkara yang mustahil akal, dan kepada jaizat, perkara-perkara harus akal itu. Kenapa? Kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas. Maka dari kerana itulah umum ta'alluqnya, merangkumi. Umum tu maknanya meliputi semua kepada sekalian yang tersebut. Bersalahan, yakni tak sama kudrat dan iradat. Sifat kudrat, kuasa, dan iradat, berkehendak. Maka keduanya, sifat kudrat dan iradat itu sifat yang memberi bekas, ada kesan. Kudrat menjadikan atau menjadikan, iradat menentukan nasib makhluk. Maka sebab itulah tiada ta'alluq keduanya melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud. Daripada tiada, Adam itu tiada, ain dal mim, kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam, kepada tiada, seperti yang telah lalu bicarakan. Sebab itu sifat kudrat dan iradat itu jatuh bukan berlaku kepada makhluk. Kalau sifat ilmu meliputi wajib akal, mustahil akal, harus akal. Sebab dia tak memberi bekas. Tak macam sifat kudrat dan iradat, dia memberi bekas. Memberi bekasnya tu pada makhluk sahaja, harus akal sahaja. Jikalau ta'alluq keduanya dengan yang wajib bagi hendak mengada akan dia, kalaulah sifat kudrat dan iradat tu berlaku jatuh kepada wajib akal, yakni Allah dan sifat-sifat Allah, nescaya lazim, mesti daripada tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah terhasil. Mustahil, tak diterima akal. Benda dah ada, nak diadakan balik, macam mana? Atau ta'alluq mengadamkan dia, mentiadakan wajib akal, maka lazim, yakni mesti daripada yang demikian itu bertukar hakikat. Maknanya mentiadakan Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya dah bertukar hakikat. Kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima Adam sekali-kali, sedangkan Allah Ta'ala itu wujud yang tiada menerima tiada. Maknanya Allah Ta'ala itu kekal, tidak musnah, tidak mati. Dan jikalau ta'alluq keduanya, yakni kudrat dan iradat, dengan yang mustahil, contohnya syarik sekutu bagi Allah, bagi memberi bekas mengada akan dia. Syarik sekutu bagi Allah, Allah Ta'ala jadikan ada, maka lazim daripada demikian itu bertukar hakikat. Bertukar hakikat juga, kerana bahawa hakikat mustahil itu barang yang tiada menerima wujud sekali-kali. Yang namanya mustahil itu tak boleh ada, akal tak terima adanya. Atau ta'alluq dengan mengadamkan dia, maka lazim tahsilul hasil. Benda dah tak ada, nak tak adakan apa lagi? Itu sebab sifat kudrat dan iradat hanya ta'alluq berlaku jatuh kepada makhluk, tidak jatuh, tidak berlaku kepada Allah dan sifat-sifatnya dan mustahil akal. Itu syarik sekutu bagi Allah. Ini diulang balik.
Penting. Kenapa? Kalaulah satu orang berkeyakinan, percaya dalam hati Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, sehingga kan takdir Allah pun Allah boleh ubah. Allah tu sangat berkuasa, maha berkuasa, sehingga mana dia kata takdir yang Allah dah tetapkan tu pun boleh berubah. Itu maknanya sifat kudrat Allah sudah jatuh, sudah berlaku pada iradat. Iradat itu sifat Allah, wajib akal. Macam mana pula Allah Ta'ala mengubah takdir yang telah ditetapkan? Tak boleh, tak diterima akal. Jadi maknanya apa Ustaz? Maknanya takdir tidak berubah, nasib tidak berubah. Satu orang yang daripada miskin, keluarga miskin, papa kedana, cawan sompik pun tak ada, kemudian dia usaha, doa, tawakal orang Islam, buat kerja itu, buat kerja ini, kaya raya, lebih kaya daripada orang yang lahir dalam keluarga yang kaya. Itu semua dah masuk dalam takdir Allah. Zahir pandangan mata kasar saja seolah-olah dia tu mengubah takdirnya sendiri. Tidak, hakikat sebenar dah masuk dalam takdir Allah. Hamba-ku yang ini lahir dari keluarga miskin, cawan sompik pun tak ada. Lalu aku jadikan dia rajin, belajar tak berapa pandai tapi rajin kerja, contoh, sampailah akhir dia kaya. Selain itu dia berdoa. Itu semua dah masuk dalam takdir. Kisah hidup setiap orang kan lain-lain, kan? Kalau dibuat novel setiap orang tu panjang, boleh buat novel. Kisah hidup saya kisah hidup Ustaz Aidi, kisah hidup Imam, kisah hidup Bilal, gitu kan? Boleh buat novel semua, masing-masing lain-lain cerita ni. Berapa kali clash dengan girlfriend lah, apa contoh cerita orang lain, bukan imam sini, minta maaf Bilal sini kan. Cerita orang lain lah, putus cinta lah, putus tunang lah, bercinta dengan orang lain, bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain, dah kahwin lagi. Cerita kan lain-lain. Itu semua tu dah masuk dalam takdir Allah. Orang ini ceritanya macam ni, orang ni kisah hidupnya begini, dah masuk dalam takdir Allah. Baik, itu kita dah bahas banyak kali tuan-tuan, tak apa, ulang lagi. Pasal ajaran yang mengatakan fahaman atau keyakinan yang mengatakan takdir tu boleh berubah dah banyak. Dah macam benda tu biasa. Takdir kan boleh berubah, telinga saya pun dah banyak kali dengar orang keliling, apa nama ni, yang saya berhubung dengan orang keliling saya tu ada. Pada dia takdir boleh berubah tu biasa, kenyataan tu biasa, tak salah. Sedangkan dalam kitab kata takdir tak berubah. Tu kan dah banyak kali kita bacakan dalam kitab. Baik, jadi sampaikan lah. Kita sampaikan. Kalau belum cukup yakin, beli kitab, baca. Memang saya suruh beli, Ustaz jual lah, senang nak beli. Saya tak nak jual, pasal apa nanti terambil komisen. Jadi belilah sendiri. Saya ni tak berani nak ambil komisen, beli sendiri. Kat Shopee ada, hujung jari je, handset semua ada, internet semua ada kan. Tu type aja nama Aqidatul Najib, minggu depan sampai. Ada orang tutup pintu. Baik, maka tiada ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat, yang wajib kepada yang mustahil itu tiada dinamakan lemah, bukan lorongannya. Kudrat Allah tidak berlaku pada wajib akal dan mustahil akal, itu bukan lemah. Malah kalau kudrat Allah berlaku pada Allah Ta'ala sendiri, itulah lemah. Macam contoh yang saya dah bagi itu kan, gergasi menghilangkan atau mengungkar diri jadi tikus, dah dimakan dengan push in the boots. Lagi yang seorang raja entah berentah, rakyatnya minta potong telinga sebelah untuk menunjukkan kekuasaannya. Raja tu pandai, dia potong telinga,
rakyat dia minta tu tadi. Pasal apa dia kata, aku nak tunjukkan kuasa aku bukan pada diri aku, pada rakyat. Saya tak nak ulang, panjang ceritanya tu kan. Baik. Jadi 3 sifat ni tuan-tuan, qudrat, ilmun dan juga iradat. Qudrat, iradat dan ilmun, ini 3 sifat ilmun ini, 3 sifat Allah ini menjelaskan tentang takdir Allah Ta'ala. Sifat qudrat menzahirkan, menjadikan apa yang telah ditakdirkan oleh sifat iradat. Dan sifat iradat itu dalam pengetahuan Allah semuanya, sejak azali, sejak tiada mula. Jadi kalaulah ada orang mengatakan takdir boleh berubah, nescaya terbatal. Sifat apa yang terbatal? Satu, sifat qudrat, Allah Ta'ala jadikan lain tetapi terhasil benda lain. Dan terbatal sifat iradat, Allah Ta'ala dah tetapkanlah jalan ceritanya macam ni, berubah jalan ceritanya tengah-tengah jalan. Dan pengetahuan Allah, makhluknya yang ini jalan ceritanya begini, rupanya jalan ceritanya lain. Pengetahuan Allah tak meliputi, ada yang tersasar, Allah Ta'ala ada yang dia tak tahu. 3 sifat Allah terbatal jika seseorang berkeyakinan Allah Ta'ala boleh ubah takdir. Dalam kitab Tauhid tuan-tuan, dia tak bahaskan bab khusus ni tentang takdir, tak. Bila kita dah belajar sifat qudrat, iradat dan ilmun, fahamlah kita tentang takdir Allah. Kalau tak faham juga, kena ulangkan balik. Baik, cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dia bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal tawabin. Mari kita selawat Ibrahim sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.